Okey, segmen kesihatan kita dengan gaya hidup sihat. Kena ingat tak semestinya kurus, sihat, tak semestinya gemuk, tak sihat. Ya, betul. Tak semestinya kami kat sini rasa sihat sebab sejuk sangat. Sebenarnya. InsyaAllah. Jadi kita bersama dengan ahli panel kita, Dr. Nur Zarina Abdul Rahman. Pengarah perubatan di kliniknya sendiri, Klinik Family Graviditis Bangsa Maju. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita, Doktor. Okey, hari tu kalau kita cerita berkenaan dengan hamil di bulan puasa kan. Ni dah tak hamil dah ni. kita nak ubah gaya hidup pula. Betul. Di bulan yang tidak berpuasa ni. Betul. Dan ini juga penting sebab kita nak puasa kan. Jadi macam mana kita nak maintain gaya hidup sihat sebagaimana kita buat masa ketika bulan puasa dan sebagainya. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya datang hari ini untuk bercakap tentang gaya hidup sihat ya. Gaya hidup itu sebenarnya adalah satu tingkah laku mana seseorang itu jalankan hidupnya. Ya. It could be dari segi pemakanan dia, dari segi aktif lifestyle dia sendiri, ya, sama ada dia bersenaman ya, ataupun dalam tingkah lakunya dari segi keadaan sosial. Ya. So gaya hidup sihat itu bermaksud dia seseorang itu menjalankan hidupnya segala tingkah laku dan amalannya itu menyebabkan fizikal, mental dan spiritualnya sihat. Itu maksudnya gaya hidup sihat. Itu gaya hidup sihat. Ya. So ada 9 kunci dalam memastikan gaya hidup sihat. Yang pertama, pemakanan. Yang kedua, senaman. Yang ketiga, tidur. Ya. Yang keempat, rehat dan rekreasi. Ya. Yang kelimanya, keadaan kita belajar atau tidak. Ya. Yang keenam, kita punya salah guna ataupun penggunaan ubatan, ya. Dan kita punya sama ada kita ada ketagihan dadah, ya. Itu semua adalah gaya hidup sihat. Ya. Lagi satu adalah berkenaan penggunaan teknologi moden, gadgets and everything. Yes. So ini adalah faktor-faktor yang kita boleh ubah, ya, untuk memastikan kita menjalani gaya hidup yang sihat sebenarnya. Okey, dan biasanya bila kita cerita pasal gaya hidup sihat ni, apa antara implikasi ataupun masalah kesihatan yang boleh terjadi daripada apabila kita mengamalkan kehidupan gaya yang tak sihat? Apa punca gaya hidup yang tidak sihat? Ya? Yang pertamanya, pemakanan yang tidak seimbang. Ya? Pemakanan yang melebihkan manis, melebihkan masin, ya? Yang tidak seimbang dari segi zat gizinya, protein, karbohidrat dan vitamin semua tak seimbang. Yang keduanya, keadaan merokok. Yang ketiganya, tidak cukup senaman, ya? Dan tidak menjalankan hidup yang aktif. Ya? Yang keempatnya, stres, tak cukup rehat. Ya? So apabila semua ini dijalankan, ini yang menyebabkan masalah-masalah kesihatan yang kita nampak sekarang ni, ya. Masalah obesiti. Ya, Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang paling tinggi dengan obesiti. Ya, yang masalah keduanya ialah diabetes, ya. 17% daripada penduduk Malaysia ni ada kencing manis dan obesiti. Ya. 30% daripada rakyat Malaysia ni adalah mengalami darah tinggi. Lebih kurang separuh daripada rakyat Malaysia mempunyai paras kolesterol yang tinggi. Dan sebenarnya mereka-mereka yang didapati menghadapi masalah ini, mereka tidak tahu sebelum ini dia menghadapi masalah penyakit ini. Jadi ignorance lah, dia ingat dia sihat, dia kurus, dia sihat. Ya, kebanyakannya tidak menjalankan ujian saringan kesihatan. Ya. Bila mereka jatuh sakit, then only they know that they are sick. Kalau saya nak tanya, bila doktor cakap ujian saringan kesihatan tu, berapa lama tempoh untuk kita tahu? Maknanya sebulan sekali ataupun 6 bulan sekali ke ujian saringan kesihatan tu? Daripada pembacaan saya lah, disarankan kepada mereka yang berumur 30 tahun ke atas, dah start 30 tahun ke atas. Dah mula untuk menjalankan ujian saringan kesihatan. Ya. Kalau boleh sekali setahun. Sekiranya dia mempunyai beberapa faktor risiko yang lain, ya, faktor risiko keturunan ataupun memang ada masalah dalam dirinya sendiri, mungkin boleh buat lebih kerap. Ya. So kalau boleh kita nak jalan ujian saringan kesihatan ni untuk mengetahui kalau kita sihat
kita maintain lah gaya hidup yang sihat tu. Betul. Kalau kita dah mula ada tanda-tanda Ubahlah sakit, gaya hidup. dan kita ubah. Ini just trigger saya punya soalan dekat dalam otak saya ni. Macam kita ada masalah obesiti dalam masyarakat Malaysia. Ada tak masalah anoreksia? Maksudnya macam terlalu kurus sebab dia orang macam rasa Takut. dia orang tak cukup. Ini mental lah pula kan. Maksudnya bila dia orang dah kurus, dia orang rasa dia orang tak cukup kurus. Kurus sampai ada penyakit. Kalau kita ada sebesar-besar orang, kita ada sekurus-kurus orang. Anoreksia tu sendiri. Anoreksia tu sendiri memang satu masalah penyakit, tetapi kebiasaannya like Wak Nurul cakap lah, masalah dengan mental. Dia lebih kepada masalah keterampilan, dia rasa dirinya tidak cukup tidak cukup kurus. Jadi itu masalah kepada psikologi dan masalah psikiatri lah pula. Ya. Itu pun boleh dibantulah dengan cara menjumpa dengan ahli kaunselor ya, ataupun pakar psikiatri. Ya. Okey, dan kalau kita tengok apa tiba-tiba macam mana kita ingat kita ni gaya hidup sihat. Apa antara penyakit-penyakit ataupun kesan yang macam bila kita macam amalkan gaya hidup tak sihat, kita akan jadi sakit. So daripada situ kita dah tahu mungkin kebas tangan ke ataupun Simptom-simptom penyakit ni macam-macam. Demam yang berkepanjangan. Ya, dia bergantung kepada penyakit tu sendiri. Ya. Kalau contohnya kencing manis. Kebiasaannya bila pesakit tu dah tahu dia kencing manis, sebenarnya dah 5 tahun dia sakit kencing manis ya, sebelum dia first diagnose. Mungkin dia banyak haus. So dia punya simptomnya ialah mungkin makan banyak tapi tak naik berat. Ya. Itu seram juga tu. Bila kencing terlampau banyak, terlampau kerap, malam-malam pun tidur kencing 2-3 kali waktu malam ya. Dan cepat letih. Itu adalah simptom untuk kencing manis. Ya. Untuk yang lain-lain ikut macam darah tinggi, kebiasaannya tak ada simptom kecuali kalau terlampau tinggi dia akan ada sakit kepala. Dan kebiasaannya bila sakit kepala itu dah lewat. Ya, biasanya kita akan kata hypertension urgency atau hypertension emergency memang kena masuk ke hospital. Jadi kalau boleh kita nak elakkan daripada berlaku, jadi kita kena jaga pemakanan kita daripada Jangan sampai bila kita dapat tahu tu lah 5 tahun dah rupanya kencing manis. Tapi nak ikut gaya hidup sihat ni sebenarnya kat Malaysia sendiri makanan semua sedap-sedap doktor. Pagi nasi lemak, roti canai, teh tarik, teh tarik. Patut petang cendol pula. Kan rojak lah dengan sebagainya. Macam ni kita nak elak doktor sebab macam saya kawasan tempat saya bekerja, turun-turun je makanan. Ya, mungkin itu adalah salah satu faktor lah kenapa rakyat Malaysia banyaknya obesiti, diabetes, kencing manis ya. Sebabkan banyak vendor makanan di luar sana kan. Tapi kita kena pilih lah. Kalau boleh kita sebagai pengguna kita pilih makanan yang dah tentu kita tahu benda ni sihat, tak terlampau banyak berlemak, tak terlampau banyak berminyak. Tapi kita kena seimbangkan dengan kita punya cara exercise. Ya. Dah makan banyak tu exercise. Jadi seimbang, balance. Yes. So ada orang bertanya kepada saya lah, macam mana nak exercise kalau dia terlampau sibuk. Jadi saya cakap, okey, kalau terlampau sibuk kita boleh pecah-pecahkan waktu senaman. Ya. Katakan satu hari kita perlukan 30 minit untuk senaman. Kita boleh senam 10 minit waktu pagi, waktu lunch tengah hari, 10 minit waktu petang. Dan exercise tu tak semestinya kena berlari ke apa, cuma mungkin kita boleh buat regangan ya, dumbbells ataupun nak buat push ups ke dekat sebelah meja kita bekerja tu kan. At least kita buat sesuatu tapi konsisten. Ya, kalau macam on weekend bolehlah kita nak pergi berlari ke. Yang paling penting yang paling senang mungkin contohnya mungkin kita park jauh sikit, mungkin kereta kita naik, kita jalan kaki ke arah tempat kerja ataupun kita naik LRT ke kan, berjalan. Jadi kita berjalan laju. Berjalan laju tu pun dah kira salah satu daripada cara senaman. Tapi sebenarnya kalau kita berjalan-jalan di dalam shopping mall selama 30 minit itu cuci mata, window shopping, takkan ada kita jalan laju kan? Itu boleh hypertension tau kalau tengok. Sebab tak boleh beli. Tapi mungkinlah itu cara perempuan nak menghilangkan stres, pergi shopping. So kadang-kadang window shopping pun contoh macam Mid Valley kan, pergi saya jalan dalam, saya ada pakai dia punya jam tu. Tengok dah 5 km. Kata banyak juga berjalan ni. So baguslah, bolehlah membakar lemak-lemak yang ada kan. Okey. Tak ada alasan untuk tidak bersenam. Betul. Dan kalau kita tengok apa yang Dr. Nurul ceritakan tu adalah antara benda yang relevan untuk kehidupan. Apa lagi antara benda yang relevan doktor boleh cadangkan? Ya, boleh cadangkan kepada para penonton dan juga kita lah sebenarnya kan. Contoh gaya pemakanan sihat antara makanan dan juga senaman yang praktikal untuk dilakukan oleh semua. Terutamanya makanan lah.
makanan kalau bolehlah kita buat macam kita tahu piramid makanan tu. Suku-suku separuh yang Kementerian Kesihatan pinggan sihat So apa maksud suku-suku separuh? Suku tu karbohidrat ataupun nasi, pasta. Suku lagi adalah protein. Protein tu macam daging, ikan, ayam. Separuh pinggan tu dipenuhi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan, ya. Maksudnya kita lebihkan yang ada banyak vitamin, mineral dan banyak serat, ya. Kita kurangkan yang karbohidrat tu adalah gula, ya. Kita kurangkan yang protein tu sebab itulah untuk membantu penghasilan muscle mass lah. So kalau kita banyakkan vitamin dan mineral, fibers, ya, itu membantu kita untuk sihat secara ya. Kalau dari segi exercise tu, pada saya untuk kalau katakan kita ni ibu bapa, okey, kalau anak nak pergi bermain, kita join sekali, main dengan anak-anak, itu pun dah kira riadah. Kalau diorang berlari, kita berlari sekali. Kita berlari sekali. Itu praktikal lah untuk ahli keluarga. Betul. On weekend ada masa, bawa diorang pergi ke taman. So sambil anak tu berlari, kita pun sama-sama beriadah. Berpeluh sekali. So itulah dari segi pemakanan dan exercise. Lagi satu saya nak tambah tentang gadget. Okey. So ada katanya gadget teknologi moden banyak menyumbang kepada masalah sosial, masalah mental jugalah kalau sekiranya anak-anak kita terlampau dekat dengan gadget ni, kan masalah fokus, ya. Dan kadang-kadang untuk orang dewasa kalau terlampau tengok phone ataupun laptop, ya, sakit kepala akan datang. Ya? So benda-benda ni bagi satu kurang tidur. Kalau kita terlampau sampai ke tengah malam tengok handphone, mata pun sakit, kepala pun sakit. So tidur pun tak cukup. Betul. Ya? So inilah antara benda-benda yang kita boleh praktikkan setiap hari lah sebenarnya. Jadi kita ubah kepada gaya hidup yang lebih sihat. Betul. Itulah dia. Jadi terima kasih kepada Dr. Nurzarina Abdul Rahman atas perkongsian tentang gaya hidup sihat. Daripada Klinik Family Graviditis Wangsa Maju Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi Dr. Zarina. Terima kasih. Dan pada para penonton, jom kita mula pada hari ini kita amalkan ubah gaya hidup. Amal gaya hidup sihat. Jom kalau kita buat suku-suku separuh. Takut jadi separuh yang tadi. Okey, insya-Allah kita akan akan berdiri rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ni. Kembali lagi, jangan ke mana-mana.